kritis dan inovatif. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nur Azwa selaku pengerusi pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada semua yang hadir, tahniah terpilih untuk mengikuti kursus transformasi minda. Kalau saya panggil untuk sebiar kadang-kadang saya panggil pitam aja. Pitam. Okey, harapnya semua boleh dengar ya. Okey, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT. Salam dan salawat kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW kerana telah diberi kesempatan untuk kita mudah-mudahan dipelihara kesihatan kita, minda kita, dan mudah-mudahan dia beri rezeki yang berlimpah ruah. Okay. So alhamdulillah dapat juga kita bertemu walaupun secara maya. Memang mencabar dalam situasi pandemik sekarang. Nur Ain ada hand, ada apa ya Nur Ain tu? Nampak ada angkat tangan tadi tu. Nak tanya apa-apa. Okey, Azwa boleh dengar Boleh? Boleh dengar tak Azwa? Boleh. Alhamdulillah. Okey. Ya, alhamdulillah. Terima kasih juga. Pertama saya ucapkan kepada pihak ALD Kampung Gajah sudi menjemput saya untuk berkongsi kongsi sedikit ilmu lah yang ada. Alhamdulillah. Cuma itulah bila face to face online ni saya tak terperasan pula ada webex. Kalau tak boleh juga kita buat aktiviti kan. Breakout session, tengoklah nanti pertengahan ke, tapi takut ambil masa lah oleh kerana 2 jam kan. Saya suka kalau face to face untuk aktiviti ni kan, baru peserta tu sonok sikit. Tapi tak apalah, dalam tempoh 2 jam tengok apa yang boleh kita kongsikan. Kita belajar tentang tajuk kita hari ini berkaitan dengan pemikiran kritis dan inovatif. Okey, saya share sekejap. Tengok boleh ke tidak saya punya. Kejap Okey. Tengok okey, boleh nampak tak? Boleh Azwan? Belum lagi. Belum lagi. Okey, ada dah. Dah ada Okey, saya test dulu slideshow dia bergerak ke tidak. Kalau tak komputer ni saya pun ni kadang-kadang ada juga masalah dia bila nak slideshow tu. Saya cuba slideshow dulu. Okey, sementara tu mungkin sedikit lah bagi siapa yang mungkin kat sini yang baru, kebanyakan baru kot, mungkin ada yang dah kenal saya atau tidak. Sementara keluar tak slideshow sekejap keluar tak? Sebab saya tak nampak. Okey, saya pergi slideshow. Tak? Bergerak tak? Bergerak. Alhamdulillah. Kalau bergerak okey. Alhamdulillah. Okey, sedikit saya adalah timbalan ketua mereka di Jabatan Komunikasi. Antara dah bekerja di UiTM ni baru je, tak lama. Azwa jangan senyum. Baru aja baru kerja di UiTM 36 tahun. Saya pernah berada di Ilkam, sekarang ni dah ILD lah. So kalau Kampung Gajah ni
Kata kalau orang Perak kata tempat orang rumah nombor 2 lah. Tapi tak ada lagi orang rumah nombor 2 tak ada ya. Rumah nombor 2 je. Kampung Gajah ni. Saya memang biasalah. Kampung Gajah rindu dah ni. Dah lama tak pergi ni. Cik Mat, Rizal, Bang Ali apa semua ramai. Dah tak lama tak jumpa ni. Kat sana. Dulu kita induksi sampai 21 hari 2 minggu. Sekarang ni dah lebih cepat 5 hari 7 hari je. Banyaklah program dulu saya kerap di ID. So saya pernah juga bertugas di UiTM Cawangan Melaka. Awalnya tahun 1985 saya mula bekerja di UiTM tahun 1985. Daripada 85 tu memanglah kebetulan bidang saya ni seni lukis seni reka. Jadi dia pemikiran kreatif ni secara tak langsung lah berkait dengan saya, dan kebetulan pula saya ni memang suka daripada dulu terlibat dengan KMK, KIK, berkaitan aktiviti kreatif, inovatif ni sampailah sekarang. Alhamdulillah Allah bagi ilmu tu sedikit, jadi kita nak kongsikan lah. So apa itu kreatif inovatif dan saya juga pernah jadi ketua di percetakan hampir 13 tahun. Kita UiTM ada percetakan, unit percetakan. Kemudian hampir 8 tahun saya di Ilkam, dulu panggil PSPP, tuan-tuan mungkin tak tahu. So kalau bercakap tentang digital, blended learning, multimedia, saya di Ilkam dah buat dah benda tu. Smart classroom, bermain dengan online benda ni sebenarnya tahun 90-an saya dah buat dah. Kita ada juga projek buat untuk fakulti, kita panggil TEC, Technology Enable Classroom. Yang macam ni lah. Setiap kelas tu ada internet, ada projektor, kemudian komputer connected kepada internet, kepada projektor. Masa zaman tu lah. Zaman tu kalau kita dulu dia panggil ada satu lah software yang mana kita boleh berinteraksi secara online. Tapi dulu kosnya tinggi, apps dia tak banyak. Tapi saya dah terlibat. Kita buat projek, kita bagi setiap fakulti, kita bangunkan teknologi enable classroom tu. Yang sekarang ni ramai orang kata smart classroom lah apa. Sebenarnya tahun 90-an saya dah terlibat. Kalau bercakap tentang AI, artificial, multimedia, so kerana itulah mungkin penyebatan saya dia banyak. Okey, hari ini saya cover slide saya, kenapa ada gambar lembu, ada launching kat situ. Sebab saya melihat ni satu kreativiti. Orang dulu punya kreatif. Kebanyakan peladang-peladang dulu, kampung kita pun setengah-setengah bila dia bela lembu tu dia lepas saja kan. Dia bercampur dan kadang-kadang dia tak tahu ke mana. Tapi dengan idea kreatif dia, kritis kerana apa? Ni kita tengok kaitkan gambar tu situ dah ada tentang pemikiran ejaan pun pemikiran pula. Pemikiran kritis tu dah ada. Iaitu apa dia? Kebanyakan mereka ada masalah. Lembu kadang keluar daripada kandang, jauh pergi, susah nak cari. Bermana ada masalah? Kritikal lah. Lembu hilang, dan bila bercampur dengan lembu-lembu orang lain, pergi makan rumput tempat-tempat lain, dia tak tahu ini lembu dia ke bukan. So orang dulu kreatif untuk mengatasi masalah tu, dia gantungnya launching. Jadi bila lembu tu bergerak jauh dia dah tahu. Kalau dekat dia boleh dengar, kalau rasa sayup aja dia dah tahu. Lembu dia dah mula bergerak jauh. Hebat. Dan kemudian peladang-peladang selain daripada tu dia letak tag. Kalau tuan-tuan pergi ladang mana-mana mungkin dulu, di telinga lembu tu ada tanda, ada label. Warna kuning, warna apa, dia tahu ni siapa punya pemilik dia.
itu kritikal dan kreatif. Tetapi kalau kita kata inovatif tu apa? Kreatif, tengok cara dia buat loceng tu, ada design, nak fikirkan loceng tu supaya bila bunyi tu perlahan ke kuat, so besar bentuk dia, itu kreatif. Bagaimana kita nak cakap inovatif? Adakah di situ inovatif? Mungkin kita kata Cik itu kreatif ke inovatif? Ini nak kena faham. Kritis adalah bila dia melihat masalah. Masalah dia lembu dia hilang, masalah lembu dia bergerak jauh, kena curi, ataupun bercampur, itu kritis. Bila masalah bermakna kritikal. Okey. Kreatif, dia menghasilkan idea loceng. Ada design, ada bentuk. Okay. Yang inovatif dia sebenarnya kat situ tak ada. Orang tanya, bukan inovatif ke? Inovatif yang sesuatu penambahbaikan kepada idea kreatif itu. Dikembangkan lagi. Apa inovatif dia? Inovatif dia katalah dia letak chip dekat badan lembu tu ke kat telinga dia tu. Dia letak label, tanda, tag. Dekat tag tu ada chip. Contohnya QR code. Kan? Gantung kat telinga lembu tu, ada QR code, dia scan. Scan, dia tahu. Lembu jantan ni bila lahir, tarikh kat mana, daripada mana, ada penyakit ke tidak, ada sejarah dia. Ada data dia. Itu dipanggil inovatif. Kedua, dia ada chip dekat tag itu, dia boleh detect daripada handphone. Tokek duduk, peladang tu boleh duduk kat mana, dia nampak. Macam kita naik kereta kan. Kita tengok Google Map dan sebagainya kan, nampak pergerakan. Dia boleh. Itu dia panggil inovatif. Menambah baiki itu dengan teknologi. Itu panggil inovatif. Kena faham Kita buat design plug. Contohnya kita buat painting, lukisan. Itu kreatif tu. Cantik lukisannya, design dia. Yang inovatifnya mana? Inovatifnya kalau design itu dia letaknya digital teknologi. Contohnya apa? AR, artificial reality. Contohnya VR katakan. So bila kita scan kat painting itu bergerak jadi 3D. Itu dia panggil inovatif. Itu secara umumnya. Apa kritis, apa kreatif, apa inovatif. Itu nak kena faham. Jangan kita buat idea, kita kata wah ini kreatif, tak. So ada benda usul-usul. Okey, kita teruskan dulu. Okey. Ini adalah peran strategi UiTM 25 menyalahkan potensi membentuk masa depan. Kenapa kita jadikan dia sebagai cogan kata ataupun kita punya slogan untuk strategi UiTM 25? Sebab kita faham, kita yakin setiap individu ada potensi, bakat, kreativiti, inovatif yang dia boleh kembangkan dan boleh manfaat kepada diri, jabatan, organisasi dan mungkin masyarakat. Di situ letaknya keperluan kita belajar menjadi orang berfikiran kritis, kreatif dan inovatif. Menyalahkan potensi. Kita ada bakat. Tetapi bagaimana kita nak salurkan keupayaan kita, bakat kita kat mana? Jadi nanti saya jelaskan supaya kita boleh melahirkan idea-idea, membantu meningkat lagi kecemerlangan diri kita dan universiti. Banyak faedah sebenarnya. Kenapa perlu kritikal, kena kita belajar secara kreatif dan inovatif. Okey. So matlamat kita ialah mengaplikasi pengetahuan, pengalaman, kemahiran fikir secara kreatif. Kita belajar macam mana cara menyelesaikan masalah melalui pemikiran kritis, kreatif. Dan dia ada kaedah-kaedah dia, tool-tool dia, cara-cara dia, langkah-langkah dia, macam mana kita nak jadi kreatif nak berfikiran kritis. Yang lainnya ialah untuk membantu tadi saya katakan
untuk diri kita, kecermangan diri, jabatan, organisasi, dan akhirnya memberi manfaat kepada masyarakat dan menghasilkan produk yang memenuhi hendak pelanggan kita. Okay? So selain daripada itu, objektif kita belajar ini adalah untuk aspek kognitif, efektif, supaya kita mengasah. Bila kita terlibat atau belajar tentang pemikiran kritikal, kritis, kreatif dan feeling, sebenarnya kita mengasah minda kita, otak kita. Minda kita ni macam parang. Kita asah sebelah aja, kalau tak asah dia berkarat, dia tak berguna. So minda kita begitu juga. Tun Mahathir sering bercakap, bila kita sampai satu usia, so pastikan minda kita sentiasa je berfikir, bergerak, dengan cara membaca, memikir-mikir masalah, dan cuba cari penyelesaian supaya minda kita tu bergerak, aktif. So salah satunya bagaimana kita nak menajamkan pemikiran kita ialah kita belajar kaedah ataupun teknik-teknik kemahiran kritikal, kreatif dan inovatif. So samping itu, bagi orang yang sentiasa suka kepada suruh berfikir, melihat satu perkara dan menyelesaikannya, dia sebenarnya menanam cara kita berfikir kepada yang positif, kita tidak negatif saja. Dan kita mengaplikasikanlah bila kita dah pandai, dah belajar, dah tahu, apply dan menghasilkan idea dia. Akhirnya kita melahirkan pekerja yang berprestasi tinggi dengan menghasilkan idea-idea kreatif, inovatif. Okay? So nanti lepas ini kita harapkan bila kita belajar, kita mula faham dan kita mula terbuka, kita cuba mengasah bakat kita supaya menjadi lebih kreatif dan inovatif. So ini antara kandungan dia, apa itu kreatif kritis, kaedah komunikasi, bagaimana jadi kreatif, proses menjadi kreatif. Okay. Kenapa penting? World Economic Forum melihat pada tahun 2020, mana abad 21, 20, 21, sekarang dah masuk abad 21. Berbanding tahun sebelumnya, 2016, kreativiti itu, critical thinking tu duduk nombor 4 tahun 2016 dan kreativiti last sekali. Orang tak pandang pun orang kreatif. Dan orang kreatif ni hanya dilihat sebagai orang seni macam saya. Cik Darus ialah orang art. So bila sebut art tu bermakna orang kreatif. Sebenarnya kreativiti ni ini yang kita nak kena faham. Kreativiti bukan hak milik orang seni. Dia mungkin kreatif dari segi desain, berfikiran, melahirkan idea-idea, kan? Sebab mempelajari, mempelajari pemikiran kreatif itu. Tapi bagi kita engineer ke, nurse ke, pembantu takbir ke, idea ni bukan daripada siapa-siapa, semua orang ada. Tinggal lagi kita tak menyerahkan. Kita tak tidak menyalahkan potensi kita, tidak kembangkan, dan mungkin kalau kita nak kembangkan kita tak tahu bagaimana, kita takut orang tak terima dan sebagainya. So tahun 2020 complex problem solving, penyelesaian masalah yang kompleks menjadi benda yang nombor satu, dan sebelum ini pun begitu. Contoh kompleks kita lihat pandemik sekarang, itu masalah yang paling kompleks. Satu penyakit menyebabkan menimbulkan pelbagai masalah, rantaian masalah. Sebab virus, satu dunia, ekonomi, kehidupan, sosial, pekerjaan, pendapatan, mental, psikologi, fisiologi, semua beri kesan. Cara pendidikan, cara kita bekerja, semua berubah. Sehingga kita kata norma baru. Sebab itu dia perlukan orang yang faham, ada kemahiran untuk menyelesaikan kompleks problem solving ini. Masalah yang kompleks, kita tak faham.
So sebab tu dia perlukan orang itu. Sebab tu zaman sekarang IT, bidang-bidang kesihatan, rupanya doktor-doktor yang ataupun biologi, orang bio ni dia melihat ni kuman ni campur ni jadi apa macam sekarang tiba-tiba keluar varian delta dah, kita faham itu kompleks sangat. So orang-orang ini yang sekarang menjadi orang yang paling penting, sebab apa? Dia bukan saja dia boleh menghapuskan, menyelesaikan masalah, tapi dia boleh mencipta masalah. Dia boleh create ekonomi. Kita tak tahu, wallahu alam. Cipta satu virus, orang kena beli, kena beli vaksin berbilion-bilion. Sama juga bila berperang. Kenapa kita berperang? Orang-orang ini yang menimbulkan masalah yang kompleks. Supaya dia boleh menjual senjata-senjata yang tepuk aja tak digunakan. So, orang-orang ni sangat diperlukan. Compact problem solving menimbulkan viral, huru-hara dengan menghantarkan mesej-mesej tertentu. So, kita nak kena kesan dan pelbagainya. Itu kompleks. So orang-orang macam ni duduk dia macam kalau CSI lah, kalau doktor tu kan pergi cek, tengok orang mati kenapa, nak fikir punca dan sebagainya. So critical thinking jatuh nombor 4 pada 2015, tapi tahun 2020 dia jatuh nombor 2. Critical thinking. Dia nak perlukan seorang ada kemahiran. Bila melihat masalah cepat, dia tahu macam mana, dia nak analisis. Dan nombor 3 jatuh kreativiti, 2015 nombor 10. Sekarang dia perlukan orang yang ada kemahiran problem solving, critical thinking dan creativity. Kita dah tak perlukan dulu, kita nak tahu orang yang boleh manage, jadi manager hebat, mengurus. Sekarang tak ada. Mengurus mesti ada critical thinking, creativity. Tahu macam mana nak apply. Dengan suasana baru dan sebagainya. Proses kerja kena berubah, cara kita berubah. Perlukan critical thinking. Orang dah bekerja dari rumah, macam mana kita nak tahu? Jadi critical. Productivity macam mana nak tingkatkan. So ini World Economic Forum. Ini bukan kita bersembang PM tepi tak ada. Kita cakap orang kreatif, tak. Untuk zaman akan datang, untuk jauh pergi berjaya terutama dalam perniagaan organisasi, dia perlukan 3 ni yang berkait. Problem solving dia kait dengan critical thinking kait dengan creativity. Creativity ni plus inovatif tadi. So yang lain tu dah tak begitu dilihat keperluan dia. Jadi hari ini kita belajar betul lah. Menepatilah keperluan di mana satu masa nanti anda semua bila kerja, bos akan membuat penilaian berdasarkan bagaimana anda menyelesaikan masalah, bagaimana anda melahirkan idea-idea kreatif membantu organisasi supaya dapat beri perkhidmatan lebih baik dengan cemerlang. Dia dah melihat begitu bukan melihat lagi, mungkin penilaiannya nanti berdasar berapa banyak kau buat kerja, berapa banyak kau siapkan surat not sign, dah mungkin tidak. So kaedahnya dah berubah, fokusnya kepada 3 perkara tadi. Jadi hari ini bukan benda yang saja pihak LD buat, sediakan modul kreativiti dan inovatif kerana memenuhi PTM. Tak ada. Tepat bagi saya, kalaupun bukan saya bagi ceramah, mungkin orang lain, mana modul itu bagi saya dah penting. Penting. Okey, imagination is more important than knowledge. Albert Einstein, semua orang tahu orang yang kreatif, inovatif. Banyak idea-idea. So imagination is the language of the soul. Imagination roh tu. Pay attention to imagination and you will discover to be fulfilled. So kita akan memenuhi apa saja imaginasi. So seperti Edward de Bono, guru dalam pembangunan diri dan sebagainya. Edward de Bono, creative is not
talent lah. Ya betul. Ada setengah orang cakap itu bakat semua jadi. Mungkin ada tapi bukan semua orang. Bakat semua jadi itu mungkin tertentu saja. Tapi bukan bermakna tak boleh dipelajari. Dan orang ada bakat pun kalau dia tak belajar, dia tinggal gitu aje lah. Dia jadi bakat, tukar terbalik jadi karat. Bakat, karat. Kan? Itu. So, employ strength to the natural ability which improve teamwork, productivity, rate and profit. Mana kita boleh belajar. Creative thinking ni kita benda satu yang boleh belajar. Tuan-tuan boleh belajar. Bukan nak jadi pukis, bukan jadi penyanyi, tak perlu pun. So, idea ini hak milik semua orang. Yang ada tinggal lagi kita tak keluarkan. So, apa dia asas untuk menjadi kritikal dan kreatif? Satu je, kena rajin berfikir. Kalau tak nak berfikir, ada masalah sikit tak nak berfikir, cari kaji, apa punca, tak nak berfikir tentang diri untuk lebih berjaya, kenapa aku tak pergi jauh, kenapa aku tidak boleh jadi seperti orang lain. Itu mana kita nak berfikir. Bila kita berfikir, berfikiran yang positif. Bila kita positif, kita analisis secara positif. Bila kita positif, kita akan berfikir kreatif secara positif. Kita gali, kita cari. Apa puncanya? Itu proses berfikir. So, asas untuk menjadi kita mahir, supaya pemikiran kita kritikal dan kreatif, kena berfikir. Itu aja. Nombor satu tu aja. Kita melihat sesuatu, kita tengok pelbagai sudut perspektif. Hari ini orang datang viral macam-macam. Terutama akhir ini tentang bendera putih. Kan? Sebab itu kalau kita berfikir, kita lihat pelbagai aspek. Mungkin yang datang viral ada negatif, ada positif. Tapi orang berfikir dia akan melihat dua tu mungkin satu lagi. Dia bertukar kepada benda lain. Macam hari ini kita tengok bendera dah jadi pelbagai pula. Kreatif lah tu. Sebab dia nak berfikir. Macam mana nak dapat bantuan. Salah satu, naikkan bendera putih. Simple. Murah. Tapi nampak berkesan. Kalau melihat positifnya. Berfikir. Memang berfikir ni bukan satu yang mudah. Kenapa berfikir? Dalam Al-Quran banyak surah-surah, hadis-hadis. Kalau kita ustaz-ustaz, ustazah bercakap tentang di mana ayatnya di akhirnya akan cakap bagi kaum yang berfikir, bagi kaum yang mengetahui, bagi kaum yang mahu berfikir. Maknanya berfikir ini memang dah disuruh. Kalau kita dalam agama memang disuruh lihat. Kita melihat pokok, daun. Lepas tu dikatakan dalam ayat ni kan. Dan di bumi terdapat bahagian berbarengan, kebun, anggur, tanaman. Kita tengok macam mana orang boleh menghasilkan kurma, tapi macam-macam rasa, macam-macam bentuk. Kita lihat orang menghasilkan durian sekarang. Ini dalam musim durian. Ada orang Perak. Aduh, kalau siapa kat Perak, ada lah tak? Azwar, durian ada kat sana. Terkenal gitu ya. Orang Perak ya. Macam-macam durian. Ada masa zaman dulu saya kecil-kecil kat kampung, orang Perak jualnya durian kampung. Kan? Sekarang ni macam-macam. Durian IOI lah, musang king merah lah, udang bengkok lah, macam-macam. Rega kata, tak masuk akal. Orang Perak kata kan. Tumpah teman mikirnya. Mikir apa rega dia. Macam mana orang boleh menghasilkan tanaman-tanaman yang berbeza, pelbagai jenis. Itu bermaknanya orang Perak kampung cakap banyak durian. Oh ya, tu aduh banyak durian tu yang teman-teman tertahan tu. Nampak tak? Sebab mereka berfikir. Berfikir macam mana nak hasilkan jenis benih ni, macam mana nak hasilkan campuran ni dengan ni untuk menghasilkan durian jenis-jenis. Berfikir tu.
kalau kita tengok. Itu dari segi tanaman, macam-macam teknologi, cara dan sebagainya. Macam kawan saya, Profesor Dr. Asma, dia dalam bidang teknologi pertanian. Orang biasanya nak tot pokok, dia potong satu batang tu dicantumkan. Dia menghasilkan ada satu bahan kimia untuk pembenihan. Dia buat. Jadi lebih cepat. Bila nak totkan atau nak benihkan tanaman dengan cepat, kaedah dia tu. Hihi, tak masuk akal. Aduh, durian kampung ya. Okey. Macam saya kata, bila berfikir ni orang malas sebab penat, letih. Atau malas lah, itu yang kata, hei, kan, tumpur teman memikir. Tu, Noraba kan, dapat makan durian je. Tu Perak kata, kan, tumpur teman mikirnya. Ada malih dah tu nak mikir. Kan? Aja je. Atau pandai teman tu ngajuk je. Thinking is difficult. That's why most people just kata dia. Ramai orang suka membuat hukuman. Keluar ni cakap ni negatif dan apa. Tapi fikir tak nak. Sebab apa penahan. Betul. Pengalaman saya kerja yang baru 36 tahun kan. Macam tu So itu secara tak langsung saya belajar kritikal sebenarnya bila saya jadi ketua. Banyak masalah-masalah yang melibatkan universiti, program besar-besar, acara besar-besar. Yang bila ada masalah, saya antara bos yang akan cari. Kalau dihantar mesej, Cik Daros, sila turun ke Dewan. Saya tahulah. Sebab ada acara tu, ada benda masalah. Yang orang lain dah tak boleh selesai. Itu saya suka. Perangai saya daripada suka, saya suka berfikir. Cuba selesaikan masalah. Bahkan dulu pernah juga saya suka menyelesaikan masalah peribadi pun. Perangai saya daripada sekolah masuk universiti. Kawan-kawan tu perempuan lah. Perempuan ni dulu-dulu kalau remaja banyak masalah dia kan. Dengan boyfriend lah, dengan apa lah kan. Ada juga yang dah berkeluarga jumpa. Sebab saya akan fikir macam mana nak bantu menyelesaikan orang. So itu kita belajar berfikir dan selesaikan. Alhamdulillah yalah, bila kita fikir, kita niat kita tu betul, Allah bagi jalan dia, mudahkan. Bukanlah saya pandai dapat menyelesaikan banyak benda atas, tapi diberikan ilham tu. Okey. Apa dia critical thinking? 3 benda je nak tahu. Bila kita nak berfikiran kritikal, bila ada masalah, fikir, cuba selesaikan. Itu je. Mana kalau kita melihat masalah dan kita fikir, kita nak selesaikan, bermakna kita dah mula belajar tentang critical thinking. Zura nanti dah sejam, maklumkan saya. Kalau kau dah sejam saya ni dah bercakap kan. Baik. Nanti kita pergi rest lah dia orang kan. Duk cakap seorang ni kan, orang lain. Okay. So apa dia critical? Problem, thinking, solution. Bila kita melihat problem dan kita tak fikir apa-apa pun, terlantaklah kamu, suka hati lah kamu buat apa pun. Dia belum masuk lagi critical thinking. Tapi kalau kita mula berfikir, macam tu ya masalahnya, okey lagi. Tapi kita fikir macam mana selesai nak bantu selesaikan. Mana kita belum tahap kita baru kedua jalan critical thinking. Simple aja. Critical thinking, ada masalah, fikir, selesai. Okey, apa masalah dia? Masalahnya ada benda yang kita ketahui, kena ambil tindakan segera. Contoh kalau kita ada masalah kewangan, apa nak kena buat? Ada masalah lampu terbakar, kan? Janganlah duk fikir buat kumpulan, fikir lama-lama kenapa punca dia begitu begini. Tak tertukar juga contoh. Buat ambil tindakan. Macam saya tahu saya ada masalah lampu, apa saya ambil tindakan? Saya beli lampu bicik, saya pasang aja. Masuk bilik air,
Tekan lampu bising. Okey lah. Ya? Itu benda yang perlu tindakan segera. And then benda kita tahu ada masalah, tapi kita perlu kepakaran. Macam tadi. Kalau lampu tu terbakar, kita ganti. Tapi kalau kerap sangat terbakar, baru 2 hari terbakar, 3 hari terbakar, 4 hari, 5 hari terbakar. Bermakna itu kita perlukan kepakaran. Jangan pula kita fikir-fikir seorang-seorang. Cari orang bantu kita untuk selesaikan. Sama dalam kehidupan kita, dalam kita belajar. So kita cari orang yang pakar untuk membantu kita. Bukan kita nak selesaikan. Bila kita selesai, tak boleh duduk sampai bila tak akan dapat. Tu. So ada masalah, kita tahu kita selesai. Ada masalah, kita perlukan pakar. Dalam kesihatan, ekonomi sekarang ni, kan, kita mungkin terjejas, terkesan, pendapatan dan sebagainya. So belajarlah. Kat internet macam-macam. Jadi dropship, jadi agent, jadi stokis. Saya tak ada modal nak berniaga, cedos ada. Jadi dropship, tak keluar modal. Contoh. Tanya siapa yang faham tentang dropship sale dan macam mana nak tambah pendapatan. Macam mana saya nak jual, keluar pun tak boleh. Belajar. Saya pakar. Orang dalam bidang marketing dan sebagainya. Ikut. Okey. Diketahui penyelesaian perlu pendekatan baru. Approach-nya. Sekarang ni, kita tahu ada masalah tentang bekerja di rumah contohnya. Macam mana nak buat? File semua tak ada. File semua di pejabat. Kan? So, kena ubah cara proses kerja dengan kaedah yang baru. Tak boleh nak pergi berkursus kat ID lagi dah. Apa kena buat? Inilah dia. Kita buat online dulu. Dah online, tak ada cukup itu ini. Kita tambah baiki proses pembelajaran itu. Okey. Penyelesaian baru. So untuk penyelesaian baru, kemudian ada yang tidak diketahui. Kita tak tahu ada masalah ke tidak ke ni. So penyelesaian perlu dikenal pasti. So yang kedua-dua ini perlukan kita berfikiran secara kritis, bertindak secara berkumpulan, dan kita gunakan teknik-teknik, kaedah-kaedah penyelesaian masalah, belajar teknik-teknik yang biasa kita dengar PDCA, design thinking, BOSS, demand, Six Sigma, sebagainya. Itu kaedah, tool-tool yang kita gunakan. Okay, bagaimana kita brainstorm dan berfikir secara kreatif. Dan solusinya, ada kaedah yang dipanggil sistematik, tidak bersistematik, cair kaedah penyelesaiannya, dan satu lagi ada berstruktur dan sistematik. Nanti kita akan tunjukkan apa contohnya. Tidak bersistematik, contoh di India, dia panggil inovasi juran. Di India, dia dengar masalah, dia selesai. Tak kira lah apa kaedah pun. Dia tak payah nak cari data, collect data, tengok masalah, design thinking ke PDC, tak ada. Dia tengok aja, dia buat, dia nampak ada masalah, buat. Satu lagi berstruktur atau sistematik. Sistematik kita gunakan kaedah-kaedah yang kalau biasa dengar PDC, saya kata tadi, design thinking, ambil data, buat analisis, ada fakta, betul ini masalah, itu bersistematik. Okey, kritis. Orang kritis melihat, menyelesaikan ikut kaedah. Tapi orang kreatif, dia tak nak fikir kenapa, apa masalahnya. Ambil cat aja, dia sapunya semua merah, hijau, selesai. Itu orang cara berfikiran kreatif. So nampak macam bercanggah. Tapi sebab orang kreatif dia segitu. Dia analisis. Okay, sorry. Okay. Kritis, kreatif. So, kita nak test. So, garis mana yang lebih panjang? Kuning ataupun purple? Tuan-tuan. Kuning. Okey. Kuning. Okey. So, okey. Kebanyakan nampak kita situ kuning. Okey. Kita nampak ada masalah. So, untuk pastikan ungu sama panjang dengan kuning, apa nak kena buat? Apa nak kena buat?
Lukis lagi. Sama panjang. Belah dua. Panjangkan ungu, ya betul. Lagi? Lengkukkan sikit. Apa dia? Foto kuning. Curvekan sikit, curve. Potong kuning, okey. Ya betul lagi. Lagi? Curvekan colour purple. Betulkan color purple, tambahkan kelebaran, ya betul. Semua betul. Saya nak tunggu satu soalan lagi ya. Jawapan yang agak lain sikit. Potong, tambah, padam kuning sama, okey. Curvekan purple, okey. Bagus, dah nampak dah tu. Idea ada kreatif tu Apa lagi? Cara kita nak selesai. Ini simple ini simple berfikiran kritis. Okey. Curvekan kuning, okey, curvekan kuning. Bila dia curve dia jadi pendek pandai dah tu. Itu dah kreatif lah tu. Kadang-kadang kita fikir curve apa kaitan curve pula tu? Sebab bila curve dia akan jadi pendek. Contohnya apa? Spring tu panjang ke pendek? Panjang kan? Sebab dia cuba tarik spring tu. Usus kita ni kalau dia keluar tarik entah berapa meter sebenarnya. Betul lah tu curve tadi. Satu lagi, apa dia? Agaknya nak nampak panjang. Okey, kita cantum je. Ambil purple letak atas kuning. Nampaklah panjang tu. Okey, dah ada dah tanda-tanda siapa yang menjawab tadi tu, dia dah ada dah tu. Okey, ni tadi masalah fikir selesai. Okey, faham kat sini. Okey. So, pemikiran kritis dia melihat masalah. Orang kreatif dan inovatif ni dia akan sumbang saran, dia cari idea. Bila dia dapat idea, orang kreatif dia akan menilai kesesuaian. Itu dia nak tengok data, fakta, dia analisis. Dia kata itu ini. So orang fikir kreatif ni akan inovasi kepada idea tu daripada penilaian tadi. So idea dah penyelesaian dah buat, orang kreatif tengok balik, dia bahaskan. Itu yang dimulai dibahaskan dari segi kos, dia bahaskan dari segi keselamatan. Ni selamat tak cat kau pakai ni dan sebagainya. Patuhi tak standard, SOP, spek dia dan sebagainya. Baru ni saya duk mengendalikan dengan rakan bengkel dengan JKR. JKR tu. So dia ada SOP, ada apa. So bila design buat design dan sebagainya, idea inovasi, kita lihat ikut tak standard. Contohnya bila dia nak ubah sesuatu. So orang kritis dia melihat. Orang kreatif tak? Dia tak nak fikir tu dulu. Senangnya orang kritis ni dia A, B, C, D, E, F, G. Orang kreatif dia tak. Dia boleh start dengan Z. Dia boleh start dengan M. Dia tak akan buat A, B, C. Tak. Dia boleh dari mana-mana. Orang kreatif macam tu. Yang mudahnya. Sebab tu dalam kumpulan kenapa kita kena berkumpulan? Sebab kita nakkan ada orang kritis, ada orang kreatif, ada orang yang inovatif. Itu sebabnya bila kita nak berfikiran kreatif, kita perlukan ini semua. Okay. Kemudian laksana, kemudian barulah laku penambahan. Dan orang pemikir kreatif, okey, sesuai. Ikut 4P dan sebagainya. Kalau marketing ni dah sesuai. Ada level. Dia panggil product ready. Product ready ni ada level-level dia 1 hingga 7. Baru idea ke, baru prototype ke, baru uji lari ke, dah bersedia untuk memasuki pasaran ke. Itu orang kritis. Itu tak apalah, nanti kalau tuan-tuan nak belajar, ada tahap-tahap dia. Okey, contoh ni orang dalam COVID-19 melihat masalah kesihatan, ekonomi, pendidikan, pengangkutan, keselamatan. Ini contoh. So pemikiran kritis, proses mengenal pasti isu berdasarkan fakta, analisa. Dia pertimbangkan kewajarannya, kemunasabahannya, betul ke, sesuai ke tidak. Bukan saja masalah itu, dia fikirkan kewajarannya. Idea itu wajar ke, sesuai ke, boleh ke. Itu maksud kritis.
Okey, so ini antara yang lain saya tak payah, tuan-tuan boleh baca, nanti ada slide lebih kurang saja maksudnya. So yang ketiga tahap dia, orang kreatif dia analisis, dia menganalisa menganalisa masalah tu, data dan sebagainya. Dia ambil, cari, kemudian sintesis. Sintesis ni dia mencampur lah. Kalau orang bio kan, campur bahan ni jadi apa? Orang kimia. Ni campur ni jadi apa? Bahan bom meletup. Sintesis bermakna masalah itu, penyelesaian ni disesuaikan. Itu sintesis. Kaedah ni boleh tak dengan masalah ni? Sesuai tak? Lepas tu buat penilaian. Dan akhirnya baru diterima. Itu tahap orang kritis berfikir. Dia fikir nampak, dia terus selesai je tak ada. Dia analisis. So ini antara lah aktiviti berfikiran kritis. Suka membanding, mengkategori, memecahkan benda-benda pada kecil, bahagian-bahagian kecil, cari sebab akibat dia, punca masalah, dan menyusun sesuatu tu ikut aturan macam tadi lah ABC. So dia membuat andaian berdasarkan pola ni, maksudnya dia tengok kalau masyarakat tu ada masalah, dia lihat besar mana masalah itu, cuba mengaitkan, hubung kait, dia pilihkan andaian bersilang maklumat, banyak. Ini antara aktiviti orang berfikiran kritis. Kenapa penting kita berfikiran kritis? Sebab bila kita berhujah, berbagi pendapat kepada orang lain, hujah kita berdasarkan fakta, data, dan bila kita menilai hujah-hujah orang lain, kita berhujah secara objektif, secara kritikal. Kita melihat aspek-aspek yang tadi, negatif, positif, pelbagai. Orang kreatif. So dia tidak membuat hujahan berdasarkan emosi, perasaan dia. Tak ada. Dia berhujah bukan berdasarkan label, parti, kelompok, kumpulan. Aku kumpulan ni. Aku tak nak cakap ni, bahaya ni. Walaupun benda betul. Orang kritis saja. Dia melihat masalah tu kepada perkara sebenar. Dia melihat secara objektif. Tak ada emosi, tak ada iri hati, tak ada perasaan dan sebagainya. So kedua ialah orang kritis dia lebih mudah memahami secara mendalam masalah orang, sebab dia cari punca sebenar dan dia cuba cari selesai. Dan bila kita berikan kritik, kita mengelak diri kita membuat keputusan salah. Itu yang bahayanya, itu datang fitnah dan sebagainya. Sebab tu kena berfikir. Dan orang kritis dia efisien. Cara dia menyelesaikan masalah itu sangat efisien dan efektif, dan orang tak boleh bertikai. Sebab dia berdasarkan analisa, data, fakta dan sebagainya. Bukan perasaan, bukan main nyanyi-nyanyi lagu-lagu cinta ke, tak ada. Itu orang kritis. Seorang kritis, orang kritis dia menyediakan kenal pasti dan menyediakan alternatif untuk menyelesaikan masalah yang tadi. Suka melakukan secara unik. Itu unik tu yang macam tadi lah kita belajar tadi. Ada lengkukkan, ada potong, tambahkan purple. Itu simple. Critical kreatif. Kita bengkokkan aja kuning cerdas. Okey. Jadi sama panjang. Pindan, potong. Dia unik. Cara fikiran kepada cara melakukan satu. Dia berfikir begini. Tetapi bila dia melakukan satu, lain pula. Suka melahirkan idea baru. Ini orang kreatif. Nak tahu kita kreatif, kalau sentiasa suka idea baru, idea-idea yang gila-gila lah. Ini orang kreatif. Orang kreatif ni dia tak terkongkong idea dia. Tak terbatas. Kadang-kadang tak masuk akal lah. Apalah idea. Tu orang kreatif dia macam tu. Pelik. Unik. Dia macam. Okey, kita tengok ni. Ini contoh. இரண்டு இலக்க எண்ணை எப்படி எளிய முறையில பெறலாம் 3 முறை இருக்கு. எது வேணுமோ அந்த முறையை பயன்படுத்தி கொள்ளாங்க. புரியுதா? இப்ப கவனி. இப்ப இந்த 5 நமக்கு தேவையில்லை. எனக்கு ஒரு இலக்க எண்ணால எப்படி பெறணும்னு சொல்லிவிட்ட ஞாபகம் இருக்கு. அதே முறைதான். 3 2 4 அடுத்தது என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? 5வது 3 5 எங்க போடணும்? இங்க போடணும். புரியுதா? அடுத்தது 4
அடுத்தது இது எப்படி போடுறதுங்கிற ஒரு குழப்பம் வரும். நல்லா கவனி. இந்த மூளை விட்ட மாதிரி வருது அப்படி இந்த டயகனலுக்கு நேரா வரணும். வந்துச்சுன்னா கரெக்டா வரும். 5 கூட்டினா 6 ஒண்ணா 8 2 கூட்டினா 10 என்னது ரைட்டா? அதே மாதிரி இன்னொரு முறை நீங்க இருக்கணும். இப்ப கவனிங்க. இதுல நல்லா கவனிச்சாங்க. முதல் இங்க இருக்கக்கூடிய 1ஆவது காரணம் 1ஆவது காரணம் மூவந்து 15க்கு நீதி. அடுத்தது 10ஆவது காரணம் 10ஆவது காரணம் 4 2 8 ரைட்டா? இப்ப நல்லா கவனி. உள்ள இருக்கக்கூடிய 2 எண்கள் இருக்கிற 3 2 4 5 26 26 ஒண்ணா 27 நிச்சம் 8 2 10 கரெக்டா இருக்கா? எந்த முறையும் கரெக்டா இருக்கா? அதே மாதிரி அடுத்தது இன்னொரு முறையும் இருக்கணும். நீங்க 2 இலக்கம் வந்துட்டா அப்ப இப்படி கட்ட போட்டுக்கிறேன்னா இது ஒரு சின்ன ஒரு காரியம் இருக்கு. இந்த மூளை விட்டம் வந்து லேசா வரைஞ்சு போடாங்க. என்ன பண்ணிக்கிறீங்க? மூளை விட்டம் ஒண்ணு. ஏன்னா நம்ம எப்போதும் 2 எழுதுனால எழுதினால கொஞ்சம் பரவாயில்ல. நல்லா கவனி. 4 2 என்ன 8 8 4 5 20 3 2 6 கரெக்டா போட்டு இப்ப இது இருக்கிற இந்த கோடு வருதா? இந்த கோடை வேணும்னா நீ என்ன பண்ணிக்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு புரியுதா? புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இப்ப இங்க 5 மட்டும் தான் எழுதுற. அடுத்து 6 1 அடுத்தது 8 2 10க்கு நிச்சம் ஒன்னையும் குச்சிட்டையும் கூட்டினா வந்துருக்காங்க. நான் உனக்கு என்ன முறை வேணுமோ அந்த முறை ஆமா ஏறு சரி. nanti mas அப்படியா தனியனே ஓகேம்மா வேற continue ஆமா சரி ஓகே. South Korea, a country devoid of oil. Seoul, a city where 1/4 of Koreans live, with one of the world's highest gasoline consumption. The situation is getting worse. Car usage is increasing. Petroleum costs are rising. Parking spaces are scarce. People are stressed out. Every day, a Seoul driver wanders 500 meters to find a parking space. In a month, this equals 15 kilometers or 1 liter of gas. S-Oil, one of the 4 oil companies in Korea, took action. It is on a mission to save oil. Right here, right now. Thus begins the HERE campaign. It has set up a HERE balloon for each parking space. As a car parks in it, the balloon falls. When the car exits, the balloon rises. Cars can spot these balloons from afar. They can spot open parking spaces without wandering. Finding quick parking means saving oil. One easily spotted parking spot is worth 1 liter of oil saved. 교육할 때 엄마들은 저것만큼 경제적인 게 없다고 봐요. 딱 이정표가 있으니까 참 뭐 좋은 아이디어 같아요. 주차장에서 항상 가니까 신기했어요. 풍선 없었으면 못 들어오는 진짜. HERE balloons have saved drivers' gas expenses through a new and interesting method. S-Oil, the oil seller, gained the impression of an oil-saving company. Save oil. Save time. Save money. HERE, taking action for a better world. Save oil. Save Earth. S-Oil. Betul lah. Kalau kat Malaysia ni masalah sikap, attitude. Sangat susah orang kita. Tak tahu sebab kita pelbagai bangsa.
Kalau buat tu betul lah, tu hilang je. Budak-budak nak ambil. Bukan fikir benda tu. Tapi kita bukan melihat dalam konteks tu. Dalam konteks kita melahirkan idea. Mungkin daripada tu dia akan kembangkan lagi. Idea tu. Dia bermula dengan simple aja macam tu. Tapi isunya macam tu lah. Kita melihat di Malaysia. Mungkin kena fikir cara-cara lain. Itu kena berfikir. Kalau dia tahu masyarakat Malaysia ni suka mengambil benda-benda tu. Benda-benda free lagi ni. Memang laju je lah kan. Pertama, kedua ialah mementingkan diri. Tak kira dalam apa aspek pun kita tengok kat Malaysia ni. Sangat mementingkan diri. Dalam kereta, nak parking, nak apa. Semuanya. Aku dulu. Aku sampai dulu. Aku kat depan dulu. Sangat susah nak bertolak ansur. Itu masalahnya. So benda-benda macam tu, kebaikan dia tak fikir. Ambil dah semua. Tapi kita bukan melihat tu dalam konteks idea tu. Simple macam tu. Ini saya pergi melihat masa bila pasar petang saya berjalan-jalan tengok dia orang, bagus, cakap idea ni sebenarnya boleh dikembangkan lagi. Puan Azwani. Puan Azwani silakan meja hadiah sekarang. Temandang di belakang. Dia lagi kita. Cuba tarik ni. Kembangkan lah. Cuba 1, 2, 3. So kreatif cara penyelesaiannya. Tu goreng. Apa inovatifnya yang boleh dibuat? Mungkin tadi dibuat secara manual. Kalau kita pandai, kita orang electrical dan sebagainya, mechanical, mungkin kita boleh pakai bateri. Motorizekan dia. Pakai motor. Tetap mau. So idea-idea macam ni yang bayangkan kalau kita boleh hasilkan idea berapa ramai orang boleh meniaga dengan membeli alat-alat kita. Sebab kita tengok China sekarang ni antara negara yang paling banyak hasil inovatif kreatif. Pergilah rajin tengok dokumentari National Geographic. Takkan negara dia punya besar tu. Setiap negeri macam kita Malaysia, dia ada terkenal dengan keunikan tiap-tiap negeri tu. Sichuan ini, Yuan ini, ada je sekarang ni. Sebab dia tahu itu yang boleh menyebabkan negara dia maju. Okey, saya rasa 9.30 ya, Azwa? Dah 9. Ya, 9.30. Okey, kita nak rehat sampai pukul apa? 5 minit ke? 10 minit. Okey, 10 minit lah. Okey. Okey, 10 minit. Nanti kita jumpa balik. Okey. So, minum sapdia. Tani ni nama. Sabda ile na. ID ile tani sani. Sabda ile. Okey, kita jumpa balik nanti. Sambung. Masih.
Okey Azwa, boleh kita sambung? Boleh. Okey. So kita sambung terus. Kita tengok video je Okay. You've just seen some pictures of Macintosh. Now I'd like to show you Macintosh in person. All of the images you are about to see on the large screen will be generated by what's in that bag. Semua orang kenal Steve Jobs, tahu Steve Jobs. Tahu Apple, sekarang ni panggil Apple. Zaman saya suka sebut Macintosh. Sebab komputer dulu yang sebelum ada iPhone, kita panggil Macintosh. Saya merasa pakai komputer Apple tu, Macintosh SE30 yang ni. Dia pakai disket je. Size dia kecil. Dia pakai disket.
talking about Macintosh recently, but today, for the first time ever, I'd like to let Macintosh speak for itself. Hello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag. Unaccustomed as I am to public speaking, I'd like to share with you a action I thought of the first time I made an IBM mainframe. Never trust a computer you can't read. Obviously I can talk, but right now I'd like to sit back and listen. So it is with considerable pride that I introduce a man who's been like a father to me, Steve Jobs. So saya antara orang yang tegar lah pakai komputer sampai sekarang, iMac. So SE30 itu pertama, saiz dia 7 inci. So Apple yang pertama memperkenalkan icon folder, konsep drag and drop. Dulu ada beberapa company sebelum Microsoft ni yang ada operating system dia, IBM, Sun, Microsoft dan Apple lah, Macintosh. Tetapi Macintosh yang create folder, design, multimedia. Sebelum tu komputer semua tak ada lagi boleh buat multimedia macam tadi, animation. Tak ada komputer boleh bercakap. Apple waktu itu kita type aja, selepas tu kita tukar kepada audio, dia boleh cakap. So sehingga hari ini, so itu adalah idea baru yang sehingga sebab itu bertahan, iPhone dan sebagainya. Okey, ini di sini. Saya tunjukkan lagi bagaimana dia orang menghasilkan, dia panggil dryer. Student saya selalu bercakap isu ampayan kat kolej tak cukup dan sebagainya. Ini inovasi. Kita, negara kita banyak hujan kan, lalu hujan, susah nak keringkan baju, nak beli dryer mahal. Diorang sentiasa berfikir macam mana nak buat. So itu salah satu. Kita kerja berkursus kadang-kadang ILD yang mempermaju. Banyak benda-benda yang dia fikir macam mana nak menyelesaikan benda-benda ni. Hujan, bila baju lambat basah, sentiasa je fikir idea. Okay, kita bercakap tentang elektrik kan, tak cukup. Okay, now I'm going to put it in the water. 3, 2, 1, now!
All flowing water has energy, and I always thought it was a shame that we weren't fully using this resource. That's what inspired me to come up with this concept for utilizing unused energy from nature. So salah satu cara kita nak mengasah keupayaan kita berfikir jadi kreatif, banyak tengok cari dalam itu yang bagusnya sekarang internet. Kita boleh tengok di mana-mana orang buat. So itu akan mendorong kita, bagi kita semangat bagi orang yang minat lah. Kalau yang tak minat lantak tak fikir tapi kalau kita suka minat, banyak idea-idea dekat internet tu kita boleh tengok. Itu akan membakar semangat kita. Kita faham apa itu kreativiti, macam mana kita nak buat, cuba walaupun lakukan paling simple aja, kadang-kadang menggunakan bahan-bahan buangan aja tapi kalau tak buat tak ada apa-apa lah. Kena lah lakukan sesuatu untuk mengasah daya pemikiran kita. Dia masalahnya bukan cari saja, dia kena lakukan pokoknya kita kena bertindak, itu aja. Bukan kita kata kita nak kena belajar dulu, tak ada buat terus, selepas tu sambil tu belajarlah. Kalau kita nak tunggu belajar secara formal, tak formal, tunggu ada kursus maksudnya kreatif ni dia tak perlu dorongan dengan kita belajar dulu. Yang penting kita bertindak, lakukan. Nampak kat rumah ada kayu lebih, buatlah rak ke apa yang boleh. Bikin. Lepas tu sedikit-sedikit tengok internet. Oh, nak buat rak macam ni, kaedah dia, cara ada mula. Yang penting bertindak. Masalahnya itu dah kata, kita tak bertindak. Banyak idea dekat kepala kita je. Tak buat apa-apa pun. Lakukan, buat aja. Kemudian baru kita perbaiki, tambah baik, tambah baik. Kalau nak tunggu semua sehingga kita ada degree, diploma, PhD. So ini contoh macam mana inovasi itu berlaku. Saya suka sebab apa? Yang Macintosh tu 80 SE tu yang 1987. Saya pakai Macintosh SE 87. Apa tu klasik, tu SI, LC, saya dah guna Macintosh LC, iMac yang berbentuk tangerine, apple color dan sebagainya tu, dan iMac yang bawah ada bulat. Sampailah sekarang, sekarang ni pada saya ada yang iMac ni lah, jenis iMac yang dia punya sekali di screen dengan dia punya hard disk apa semua satu sekeping. Tengok revolusi dia, inovasi dia. Sama juga logo dia. Zaman saya 87 tu yang guna color-color, apple color-color tu lah. So bayangkan SE30 tu yang saya tahun 87 saya mula guna Apple, ada 2 disket. Dia pakai disket. Satu untuk ada punya nak jalankan dengan hard drive dia, satu lagi untuk kita save. Jadi bayangkan kerja zaman tu dengan skrin 7 inci. Kemudian hard disket tu, bukan kita pakai thumb drive sekarang. Tengok disket tu sendiri berubah. Storage tu daripada disket, cartridge, cartridge yang besar kepada cartridge kecil, external hard disk, sampailah sekarang pakai kecil aja, thumb drive aja, contohnya pen drive dan sebagainya. So disket ni bukannya besar, nak tahu dia lebih kurang 1.3 megabyte saja. Jadi sebagai designer, tapi memang dah terbaik lah berbanding kita buat manual. Sebab itu orang dalam bidang art suka. Okey, ini saya nak bagi contoh, bukan nak berbangga. Bagaimana kita kreatif.
Petronas melancarkan, dia panggil Enviro 2000, taksi. Dia lancarkan taksi ni pakai natural gas, NGV dulu, natural gas vehicle. Tetapi oleh kerana mungkin ada masalah susah, gas ni kan, nak letak kat stesen minyak, akhirnya tak berjaya. So kenderaan ni dah tak digunakan lah, sebab nak isi gas tu kan, satu ketika boleh gas atau minyak kan. Mungkin dari segi keselamatan dan sebagainya. So projek itu, so untuk melakukan ni, Petronas nak lancar taksi ni, dia pakai Renault so dia nakkan emblem, logo. Jadi Petronas dah minta kepada ITM, terutamanya Iron Design, dan Iron Design minta saya buatkan lah. Waktu tu pelajar pensyarah tak ada. So saya fikir macam mana nak buat dia punya emblem. So start dengan huruf I je. Daripada huruf I tu modified, akhirnya jadilah emblem tu dan diterima oleh Petronas. Of course lah, ada bayaran dia lah, tak payahlah cerita berapa banyak. So itu juga zaman-zaman banyak pengalaman saya deal dengan Petronas. Bukan sekadar kita belajar design, ada perkara-perkara lain saya banyak belajar bila orang kata kita deal dengan company multinational, bukan national, multinational, Petronas. Berjumpa vice president dia, dapat dah naik tingkat 80, saya ingat 83 ke, menara berkembar tu, saya buat. So akhirnya dilancarkan lah. Itu Enviro 2000. So bila kita dalam bidang kreativiti ni, kita kena capai sesuatu, nak kena ada bukti, kita capai untuk diri kita sekurang-kurangnya tahap mana, untuk kepuasan diri lah, sebab kita akan tahu setakat mana idea kita tu diterima, tahap mana, bukan untuk siapa, untuk kita sekurang-kurangnya. Sama juga bila kerajaan menaikkan ada universiti, kolej universiti ini menjadi universiti awam. So Universiti Malaysia Pahang panggil saya, minta jadi konsultan. Mungkin dia tengok saya bidang saya, jadi ketua pula dekat UiTM, minta jadi konsultan untuk bangunkan brand dia, jenama dia, logo dia, Universiti Pahang. So dia tak nak hilangkan ciri-ciri dia yang ada dekat logo UTEC tu, cuma dia nak nampak baru universiti. Adalah ciri-ciri, antaranya gading tu melambangkan tok gajah kan, Pahang terkenal dengan tok gajah. Jadi bentuk dua kiri kanan tu gading, and then masukkan unsur-unsur angkasa raya dan sebagainya. Warna dikekalkan dan ada mana-mana lain lah. So dia berasaskan engineering, so tool, tengah tu warna putih macam tajam tu kita kata tool. So akhirnya diterima logo tu, of course lah, adalah bayaran-bayarannya. Orang kreatif ni, itu sonok ya kalau no. Ada lagi lah logo-logo lain tu yang saya anggap yang biasa-biasa lah. Ini bagi saya sebab apa? Dia bertaraf universiti kan. Dan tak ramai tahu, saya pun tak pernah ceritakan benda-benda ni. Ni saya buat tak ada. Cuma saya nak jadikan untuk tunjukkan kepada awak semua, bagaimana bila kita ada rajin, kreatif, belajar. Kalau suka buat logo, belajarlah cara logo. Sekarang ni senang, kat internet banyak. Masuk pertandingan, ada pertandingan dan sebagainya. Kalau seorang kreatif melihat ni ranting, mungkin dia akan fikir, ya ada masalah, pokok dah kering, buang aja. Cantas, potong, tebang, buang. Itu orang kritis. Apa nak dibuat ni? Okey, mungkin juga kita boleh cincang jadi baja dan sebagainya, ataupun habis-habis buang bakar. Tapi orang kreatif, dia tukar jadi bahan yang boleh dijual. Buat frame, potong cantik-cantik, letak varnish dan sebagainya. Jadi panel. Rajin tak rajin je lah. Itu saya kata, buat aja. Mula-mula kita buat untuk kita, jiran-jiran, rakan-rakan datang tengok, okey, berapa satu harga? Daripada hobi, minat, lalas menghasilkan pendapatan. Rumah. Daripada kita beli beratus-ratus kan.
Bukan rajin kena buat. Itulah rajin itulah. You kena buat. Mula-mula teruk, tak elok, memang biasalah. Nak kreatif ni bukan terus macam tadi kena buat. So sambil tu sekarang ni senang, rujukan banyak internet. Zaman dulu tak ada. Zaman dulu you kalau buat memang fikir sendiri je. You are better trying something than having it not work and learning from that. Itu dia kata. Lebih baik buat aja. Then not doing anything. Daripada tak buat apa-apa. Buatlah sesuatu. Kat rumah ada free tu, carilah tin ke, bekas tisu, bekas shampoo. Cuba slow benda-benda kecilnya tu. Okey. Kenapa penting? Yalah banyak kreatif banyaklah untuk kita menyelesaikan masalah. Kita macam tadi antara pilihan majikan, pilihan staff, kita dapat melahirkan, kita ada keunikan, kita berbeza cara kita berfikir. Kita akan suka kepada cabaran, suka fokus, tekun. Memang orang kreatif ni duduk berjam-jam, pasang lagu pelan-pelan, buat kerja sampai malam. Sentiasa ada positif, perspektif yang tepat, sentiasa melihat peluang, bukan masalah. Ni ada peluang ni, kita buat gini. Bukan fikir masalah. Dan akhirnya orang kreatif ni memang tak nafikan daripada hobi dan sebenarnya boleh jana kewangan. Okey. Kreatif bagaimana? Gunalah kita punya sensing kita, panca indera kita ada 6 panca indera kan. Itu tadi saya kata sentiasa berfikir. Bila ada idea, lukis, lakar. Terfikir je lakar. Atau kalau terfikir, type aja dulu, simpan aja. Buat memang sambil tu belajar, tengok internet, and then terlibat dalam aktiviti kreatif inovatif. Masuklah kumpulan-kumpulan apa-apa pun. Duduk melahirkan idea. So ini antara saya tunjuk contoh tu rakan saya, orang Ganu buat buku, tulis, isi semua perkataan semua Ganu, pure Ganu. Dok siapa Ganu, yang bukan Ganu pun boleh belaka. Dok baca tu. Nak buat benda masih boring. Ganu kita. Tak pernah ada orang buat penulisan menggunakan perkataan daerah, negeri. Tak ada. Ni kawan saya buat masa PKP, tak ada kerja dah. Dia buat buku, unik. Okey. So ini antara yang mana kita boleh join dalam kumpulan KIK contohnya. Banyak lain lah, bukan KIK saja. Sekarang ada OI dan sebagainya. So antara dalam kumpulan-kumpulan ni kadang-kadang staff tak biasa je. INDX tak kisahlah. Apa-apa pun aktiviti, duduk dalam kumpulan buat. Di situ kita ada pegawai perhubungan pelanggan, ada fotografer, ada pembantu multimedia. Tapi akhirnya melahirkan idea. Ini tahun lepas diorang juara 2019, peringkat Zone dan peringkat. Apa idea kreatif dia? Mari kita share sekejap. Mobile dan mesin pengguna, cepat dan multifungsi, efisien dan praktikal.
So insyaAllah produk ni sekarang ni tengah tunggu MyEpo dapatkan cap dagang kita dah patentkan. Sebab tu saya bagi contoh lah kumpulan ni yang saya bimbing, kumpulan iFlash Opera. Okay, so ini antara pengiktiran-pengiktiran bila kita duduk menghasilkan idea, semua boleh. Duduklah, masuklah, tanding peringkat. So, at least ada sesuatu kita terlibat capai. So, saya ada dua lah. Satu saya ada dengan rakan Dr. Aida tu, kopi. Okey, apa halangan dia? Itulah, macam tadilah kita tak bertindak, kita rasa takut, belum buat apa-apa fikir yang negatif. Kadang-kadang bila kita ada idea, kita dah ada idea tapi kita dah judge dia gitu. Dia dah menghukum, ini tak bagus lah. Boleh ke, orang nak ke, boleh diterima ke idea ni. Banyak sangat alasan. Kita selalu suka kepada alasan. Tak ada masalah. Kreatif ni apa saja buat, tak ada salah. Dia tak ada kata betul salah. Tak yakin, kadang-kadang kita fikir ada ganjaran ke, tak ada ke, penat nanti tak diterima lah kan. Saya selalu berfikiran gini je, positif. Kita buat bukan pertama, kalau kita tak boleh mengubah kepada yang besar, kita mengubah di peringkat kita, kawasan yang kita, di bawah kawalan kita. Kurang-kurang untuk kerja kita. Kita fikir untuk kita. Start dengan kerja kita. Akhirnya orang tengok, macam mana kau buat kerja ni? Cepat, betul. Tak adalah aku buat ni. Inisiatif sendiri. Di lingkungan kita dulu. Jangan kita fikir yang besar-besar. Kita ni kadang-kadang nak nampak benda tu hebat, nak fikir yang besar-besar, nak mengubah proses kerja tempat pejabat kita, jabatan kita. Yang kita tu, kerja kita tu, cuba kita fikir. Selama ni kita dah berbelas tahun, aku ni buat ni sama je. Kenapa tak boleh buat cara ni, buat cara ni? Berfikir-fikir. Okey, kreatif. Ada proses. Macam mana kreatif? Pertama ada kesedaran, kena persiapan, imajinasi, kepenerokaan, menghubungkan antara satu, kemudian letak idea. Idea itu kita kaitkan dan buat keputusan dan laksana. Ini proses-proses kalau kita nak belajar lah. Salah satu iaitu kesedaran, kita perhatikan. Perhati, tengok, cek peluang, terima cabaran, menjangka sesuatu dan mengambil tindakan. Itu yang paling penting, mengambil tindakan. Saya boleh. Mesti ada, saya boleh. Percaya pada diri sendiri. Motivate diri sendiri. Itu yang penting. Jangan peduli. Nak kata ke apa ke, orang lain mungkin macam tadi lah. Sebab malas berfikir, suka menghukum. Kita tukar. Kita buat aja. Tak kira cantik ke, tak cantik ke. Yang penting kita bertindak. Okay. Dan kedua, apa dia? Persiapan. Cari, teliti, tengok situasi, dan mungkin tanya soalan, mungkin minta pandangan. Tengok kepada kemungkinan, kalau buat begini apa akan jadi, betul ke maklumat ni, data, pergi dekat internet dan sebagainya, kumpul sebelum kita buat apa-apa. Cari benchmark, contoh-contoh, mungkin ada produk yang kita tengok boleh jadi contoh, kita modify sedikit dan sebagainya. Macam projek tadi, kumpulan iFlash, dia ambil benchmark kepada produk tripod, tapi adalah keunikan, saya tak boleh ceritalah sebab itu belum patent kan. Mungkin kumpulan kata, sudah apa unik kumpulan tu, sampai menang. Tengok macam tripod biasa je, tak lain, berbeza. Walaupun dia tidak diduduk dalam, kita kata patent, dia panggil UI, Unique Industrial Utility, utility industrial. So bila kita siapa belajar pasal hak cipta ni, patent, dia ada banyak lah patent ni. Copyright, trademark, secret recipe, patent dan UI, utility industry. So macam grup tadi dia panggil UI, dia didaftarkan kategori UI. Okay, so dia benchmark, modify, tukar dan sebagainya. Kalau tengok banyak negara China begitu, dia buat kereta, hasilkan kereta,
Geely apa. Kereta dia sama hampir dengan Range Rover dan sebagainya. Handphone dia dulu saya pernah dia orang hantar bagi saya tunjukkan, cik Dok nak iPhone tak? Harga berapa? RM800. Saya terkejut. iPhone RM800. Tengok semua sebiji. Bila dalam tengok Cina punya produk. Okey, imajinasi. Sentiasa bayangkan, gunakan panca indera, perhatikan, perhatikan benda-benda. Ini kalau jadi macam ni mana? Boleh tak? Cuba modify dan sebagainya. Saya dulu ada kawan saya di Sarawak dululah, masa terlibat KMK, pemandu je. Ada pemandu, dia ambil enjin motor Vespa, and then buat potong, dia buat nyetong, dia welding, dia jadi apa? Dia jadi mesin pengisar daun-daun dengan ranting-ranting kecil untuk dijadikan baju kompos. Pemandu je dia. Dia buat produk macam tu. So kat sana ada ladang, jadi daun-daun tadi dia terbuang, dicipta mesin untuk pengisar. Kenapa tidak? Zaman sekarang banyak sampah dan sebagainya, kita mungkin cipta pengisar tong sampah kecil, kat rumah ada pengisar. Kita ambil idea blender, tengok mesin blender ni, ini kalau dia punya pengisar besar sikit boleh tak? Jalan tak? Contoh lah. Okey. Keunikan, penerokan, meneroka, tengok kepada benda-benda, lihat kepada mungkin alam, teroka, tengok, tukar, itu yang cerita apa, cicak man kan, tengok daripada cicak. Spiderman, tengok pada spider jadi cerita spider. Batman, tengok cerita kelawar, tukar jadi idea kan. Itu daripada alam lah tu. Benda-benda macam ni mungkin kita nak tembak cicak, tengok benda ni, kita letakkan getah, boleh tak keluar getah ada pelekat, macam cicak kobing ni, tembak cicak. Contoh, orang beli, kat rumah banyak cicak, sekarang ni orang letak racun. Dan hubungkan antara sesuatu dengan, so cara menghubung ni, nanti kalau siapa suka belajar tentang kereta, ada kaedah penjenayaan dia panggil scamper. Ataupun kita menghubungkan satu perkataan, satu benda. Contoh, biasanya ada aktiviti, kita kasih bola. Bola, macam mana kita nak hubungkan dengan jalan? Bola, hubung dengan masalah jalan. Contoh, kita dah fikir kan, macam mana nak connectkan bola dengan jalan ni, saudara? Ini bola permainan. Kita tengok ciri-ciri bola tu. Contohnya, bola ni bulat. Bulat ni kalau jalan kita buat bulat, kita buat lingkaran, betul juga jadi lingkaran. Contoh bulat. Apa ciri-ciri bola itu? Ada tekstur kan? Iyalah, dekat bulatan tu kita letaklah tekstur, jadi orang tak laju kat bulatan tu, perlahan. Itu cara dipanggil kita connect satu benda dengan masalah atau tempat. Itu menghubung. Itu contoh. Nanti kalau nak belajar kreatif, kena khusus kreatif je lah. Khusus kreatif pun 2 hari juga. So idea, kuantiti dari kualiti. Mana bila kita dapat idea ni, tulis banyak. Kembangkan. Jangan kata tak boleh. Tak. Idea ni lontarkan saja. Saya kata terfikir, tulis. Terfikir, langkah. Itu proses dia. And then baru kita pilih idea-idea tu. Kita kelompokkan, kategorikan. Baru kita singkirkan apa yang sesuai tidak. Dan kita cipta idea-idea itu. So ini antaranya lah, tuan-tuan nanti boleh baca. Dan akhirnya kita laksanakan. So kita lancarkan idea kita itu, ikut kaedah, buat pemantauan, buat uji lari, buat prototype. Untuk laksana kena buat prototype lah. Uji lari, uji coba, and then dapat maklum balas. Akhirnya barulah idea kita itu kita tambah baiki, dan boleh kalau nak komersial adalah tahap-tahap dia pula. Tahap dia. Okey. Salah satu alat merangsang untuk kita berfikir secara kreatif
brainstorm brainstorm ni ada kaedah dia. Ada kaedah. Dia kata salah satunya brainstorm ialah untuk idea ni iaitu kuantiti, bukan kualiti. Senaraikan seberapa banyak idea. Kalau di jabatan mungkin kita ada satu masalah, kita nak ubah, kita buat kat dinding, ada paste, letak, tulis, siapa yang dapat memberi idea yang dipilih idea terbaik akan diberi RM1,000 katakan. Ada hadiah pula tu. Ada hadiah. Mungkin jabatan, ketua jabatan boleh galakkan, okey kita bagi 500, 200, ikut tahap keupayaan. Sebab dengan idea-idea staf pegawai di peringkat bawahan membantu menjimatkan paling tidak menjimatkan kos proses jabatan, meningkatkan produktiviti. Kita bagilah ganjaran, letakkan nama dan sebagainya, itu merangsang. Minda, peta minda, mind mapping, guna kaedah mapping. Scamper, silap aja tu, bukan scamper, dia patut scamper, tersalah. Buat kajian kes, design thinking, PDCA, BOSS, DMAIC, banyak lagi. Ni kalau nak belajar, gunalah pelbagai, pergilah belajar kalau nak merangsang sel-sel kita. Ini kalau nak guna kaedah ni, kalau tak boleh guna kaedah apa-apa yang biasa je. Okey, ini pemikiran kreatif. So kita bayangkan bila ada isu tentang pandemik, vaksin, Pfizer lah, Sinovac lah, nampak? Cepat aja. Kemudian mask, kemudian ada masalah nak ikat orang perempuan, terutamanya yang bertudung kan, nak gantung kat telinga kat macam mana. Datang idea kreatif, buat getah belakang untuk panjangkan. So bila ada isu nak kena tembak dan sebagainya, hasilkan kamera video untuk scan masuk tu orang perempuan dia macam-macam cara saya tengok kadang-kadang dia buat sendiri ambil apa getah tu mulalah idea kreatif lah tu sekarang sekejap je, cepat je nampak benda ni jual hasilkan pendapatan pula. Emas sekarang kan ada warna-warni, daripada warna biru tu hitam, ada color, ada corak, ada kain dan sebagainya. Azwa pun pakai nampak tu. Mungkin ada perasa pula akan datang nak atau orang Perak nak emas perasa apa Cik Darus? IOI durian kampung ada perasa durian pula emas. Hebat orang Perak kat Perak aja ada. Perak memang handai. Pergi Perak tanya orang Perak handai. Mana di tempat lain ada perasa durian, emas perasa durian. Okey. Macam-macam branding, dari segi branding dan sebagainya. Facial, dan facial sekarang macam-macam, dah macam robot lah semua. Orang dapat gunakan peluang. Ini dia kata dia tidak melihat masalah. Orang bercakap masalah pandemik, penyakit. Bagi orang kreatif, dia melihat ni peluang. Menjana duit. Jual boleh. Jual kalau pandai. Ada yang pandai buat desain cantik-cantik. Jual emas. Sekarang contoh. Ini yang tadi rakan saya, bukan sekadar buku biasa. Buat buku dalam logat. Sekarang ni pandemik tak boleh buat apa. Sahabat saya ni dah pencen. Dulu mengajar sambilan dekat Universiti Malaysia Terengganu. Sultan Zainal Abidin ke Terengganu tengok. Universiti Sultan Zainal Abidin lah. Uniza. Duduk rumah. Sama bidang saya menulis. Nulis buku benda. Buku Terengganu. Okay. So saya tolong dia, Uniza nak buat AR, augmented reality. Dia mintakan saya buat jawab ikan dan sebagainya. Terengganu pure ni memang pure belaka dia. Siapa dak cari dia di internet pergi tolak muda dak pun type lah situ buku tu nak buat benda masa boring boleh lah, tak tahu ada lagi tak. Okay.
Tu. Ada bakat nukil, apa doa Sobian pandambeng. Pure tu. Pandambeng tu. Baca, sonok juga. Tapi yang doktor tetap biasa tinggal tu, baca payahlah sikit tak? Contoh belajar nukil ni kena sabar, hati kena kering. So kita rasa macam budak-budak kecil tak? So ini satu lagi kajian kes daripada kawan saya, Dr. Aida. Itu dia dijual kopi Una, saya memang dengan dia sekarang ni pun. So dia dalam bentuk sachet, tapi bila naik kenderaan kereta, sachet ni nak kena berhenti, nak kena cek panas, susah. Kalau benda itu berbentuk cecair, kalau mula sejuk, duduk dalam kereta panas, dah tak sejuk. So serbuk kopi tu masuk je dalam botol, singgah mana-mana, beli air panas sejuk, tuang, goncang. Cara penyelesaiannya. So ini idea kreatif yang tak ada lagi. Kebanyakan orang jual air semua dalam botol. Okey. Ini adalah kaedah pendekatan, keunikan melalui pendekatan. Betul, sangat-sangat lah. Sangat-sangat tu Ganu Pure tu, siapa tadi tu? Orang Ganu. So inilah salah satu temuduga yang pertama kali dibuat menggunakan kaedah kreativiti. Ini saya buat temuduga untuk grade 41. Biasanya yang datang mesti dah pakai smart, sebab dia ingat di depan mesti ada panel penemuduga akan tanya satu-satu. Tapi bila dia datang waktu temuduga yang saya jalankan, saya tak guna kaedah itu. Saya bagi diorang aktiviti. Cara temuduga saya bagi aktiviti. Dia kena buat seorang, bertiga, berkumpulan, buat benda-benda yang kreatif. Hasilkan benda-benda yang kreatif, penyelesaian masalah kritikal. Saya bagi masalah, tengok kalau seorang boleh tak selesai. Kemudian kalau 3 orang bagi masalah, boleh tak diselesaikan. Kemudian dalam kelompok ramai pula. So dalam ramai kita perhatikan. Pertama kali saya ingat, sebelum-belum ni mana-mana jawatan pun tak pernah. So hinggakan bendahari, pejabat pendaftar yang lain, dia orang pun terfikir, kenapa tak buat temuduga walaupun kewangan? Buatlah, apa salahnya? Kaedah macam ni. So kebanyakan yang datang semua seronok. Dia orang tak rasa tertekan, stres. Dan rasa pelik sebab tak pernah. Datang temuduga tak ditanya apa, kena buat. Itu saya buat. Saya applykan kaedah ni. Tu kita kena buat satulah pendekatan yang berbeza. Okey, ini cara bersistematik yang awal-awal saya kata apa dia? Sistematik guna PDCA, design thinking, blue ocean study di maksima. Tidak bersistematik, inovasi juga. Apa tu inovasi juga? Dia melihat masalah ramai, surima basuh dekat Sungai Jengges, penat kesian. So budak perempuan ni, dia ambil basikal, dia buat nyetong, sambungkan rantai itu, so masukkan, so sambil berexercise, dia membasuh. Itu juga, dia ada sistematik, dia tak cari data berapa ramai, tanya makcik-makcik itu nenek ke, macam mana, susah tak, senang ke, dia tak ada. Dia nampak masalah, dia selesaikan. Dia cipta. Tiba tak ada letterhead, macam mana nak gosok? Kita zaman dulu, orang tua kita pakai arang. Kalau siapa pernah tengok, serika arang, berdebu. Tapi di India tak, dia ada tong gas, dia tukar. Modified, dan serika menggunakan gas. Jadi isu. Dia buka kedai. Buka kedai yang ada duit, ada tong gas, kan? Buka kedai dobi dan gosok guna gas. Itu jurat. Banyak lagi lah. Anda boleh tengok apa itu inovasi juga. So ini antaranya.
idea juga tu je, tapi dia orang daripada idea inovasi juga dia digunakan untuk kapal angkasa, jet pejuang. Di India memang dahsyat. So saya rasa itu sajalah. Terima kasih budak pusatku pula itu lama punya. Okey, so saya rasa itu saja untuk saya. Kita sampai 10.30 kan Azwa? Betul? Betul. Okey. So ada nak tanya ada beberapa minit ni. Kalau tak pun saya harap apa yang saya kongsikan ni bermanfaat untuk semua. Terima kasih pada pihak ID penganjur menyemput saya dan terima kasih pada semua sudi mendengarlah. So kalau tuan-tuan memang suka, pergilah ambil kursus kreativiti inovatif ni. Idea dia juga buat dulu tapi eloknya kalau face to face lah. Jadi kita akan belajar macam ni nak menjana jadi orang kreatif. So ada aktiviti yang kita buat biasanya 2 hari lah. Okay, itu saja. Terima kasih Azwa juga kepada Azwa jadi mereka hari ini. So, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.